Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita nak belajar 6.4 perkembangan biji benih dan buah. Untuk lebih memahami apa yang kita nak pelajari pada hari ini, cikgu nak awak tengok nota yang ini ya. Ini lebih faham lah saya rasa. Okey, kita tengok dulu kat sini. Kita tengok tajuk persenyawaan ganda 2 dalam penghasilan zigot diploid dan pembentukan nukleus triploid. Persenyawaan ganda 2 akan menghasilkan dua benda, iaitu zigot diploid dan juga pembentukan nukleus triploid. Okay, kita tengok nombor 1. Yang ni nombor 1. Cikgu tandakan ini sebagai nombor 1. Nukleus penjana melakukan mitosis di dalam... Sekejap ya. Kita tengok yang ini. Okay, saya bagi gambar rajah ni. Untuk nak flashback balik. Nukleus penjana ni ini adalah debunga yang matang. Dalam debunga yang matang, kita ada 2 nukleus penjana dan 1 nukleus tiub. Ingat balik ya. Nukleus penjana melakukan mitosis. Nukleus penjana ni dalam semasa pembentukan tiub debunga, dia akan melakukan mitosis dan akhirnya akan menghasilkan 2 gamit jantan yang haploid. Masa pembentukan tiub debunga, ni adalah tiub debunga. Tiub debunga ni dia akan tumbuh ke bawah, tumbuh ke arah ovule dan masuk ikut micropyle. So masa perkembangan tiub debunga, nukleus penjana ni dia akan buat proses mitosis. Mitosis akan menghasilkan 2 gamit jantan. Ini adalah gamit jantan hasil daripada mitosis nukleus penjana. Ingat ya? Nukleus tiub akan duduk di hujung sekali. Kiranya macam pemandu arah lah kepada 2 gamit jantan ni tadi. Okey, yang kedua. Kedua-dua gamit jantan tersebut akan masuk ke dalam pundi embrio untuk persenyawaan. Masuk ke dalam pundi embrio. Yang mana satu pundi embrio? Ini adalah pundi embrio. Ini adalah pundi embrio untuk persenyawaan. Yang ini pula adalah ovule. Dan yang ini adalah ovari. Jelas ya? Dia masuk ke dalam pundi embrio untuk persenyawaan. Okay, kita tengok poin nombor 3. Persenyawaan ganda 2 melibatkan 2 gamit jantan. Iaitu gamit jantan yang pertama. Okey, saya dah cikgu lukis macam ni ya. Gamit jantan yang pertama. Katalah ni gamit jantan ni dah sampai sini dah ni. Ni gamit jantan, dia dah sampai sini. Dia dah bergerak sampai sini kan. Gamit jantan yang pertama akan bersenyawa dengan sel telur. Ni sel telur. Gamit jantan N, sel telur pun N. N tambah N akan dapat 2N. So, dia akan membentuk zigot diploid. Manakala gamit jantan yang kedua yang mana? Yang ini gamit jantan yang kedua juga bersifat N akan bersenyawa dengan 2 nukleus kutub. 1 nukleus kutub, 2 nukleus kutub. N tambah N, so kita akan dapat nukleus 3N kan? 3N kan? Nukleus 3N ni namanya adalah tisu endosperma yang triploid. Ini 3N, ini adalah 2N. Jelas? So, persenyawaan ganda 2 akan menghasilkan zigot yang diploid dan juga tisu endosperma yang triploid. Okey. Jelas?
Okay, kita tengok seterusnya. Okay, ni adalah yang tadi ni. Okay. Kita tengok apa. Okay, satu gamet jantan. Kita tengok gambar rajah seterusnya. Satu gamet jantan akan mensenyawakan sel telur dan menghasilkan zigot yang diploid. Kita fokus kepada zigot yang diploid. Zigot diploid. Okay, yang ni. Zigot yang diploid ni, yang ni. Zigot diploid ni tadi akan membahagi secara mitosis, akan menghasilkan dua sel. Sel yang bawah adalah sel basal. Sel yang ujung atas ni adalah namanya sel terminal. Sel basal akan terus berada di bawah. Yang ni sel basal. Yang ni pun sel basal. Ini sel basal. Sel terminal dekat ujung atas ni terus akan membagi secara mitosis. Dan dia akan menghasilkan banyak sel. Macam ni, bentuknya macam ni ya. Banyak sel. Okey, ni sel basal. Sel yang besar akan ada di bawah. Sel yang kecil ni akan ada di atas. Tengok sini. Zigot juga membahagi secara mitosis untuk membentuk dua sel. Sel-sel yang besar dan sel yang kecil. Sel yang besar yang ni adalah sel yang besar. Ini adalah sel yang kecil. Jelas ya? Sel yang besar yang ini, sel yang kecil yang ini. Sel yang besar akan berkembang menjadi penggantung. Yang ni penggantung, dia akan berkembang jadi penggantung. Ni penggantung, bawah ni basal, ni basal. Sementara sel yang kecil akan berkembang menjadi embrio. Ini akan berkembang menjadi embrio. Di asal yang ni embrio. Embrio dan embrio. Bila sebut embrio, dia terdiri daripada plumul, radikel dan cotyledon. Semua ni kita panggil embrio. Jelas? Embrio ni adalah terbentuk daripada zigot diploid. Sekarang ni kita tengok apa dia tisu endosperma ni. Endosperma ni yang tadi ni. Okay. Salah satu gamet jantan akan bercantum dengan dua nukleus kutub membentuk nukleus endosperma yang triploid. Nukleus endosperma triploid ini akan membahagi juga secara mitosis dan akhirnya membentuk tisu endosperma. Tisu endosperma ini yang ni. Ini adalah tisu endosperma. Ini adalah tisu endosperma. Dia adalah satu tisu yang melindungi embrio dan membekalkan nutrien kepada embrio. Tisu endosperma bertindak sebagai tisu penyimpan makanan yang meliputi dan membekalkan nutrien kepada embrio. Jelas? Ini bermakna ovul akan menjadi biji benih. Yes, betul. Nampak Okay. Sepanjang perkembangan embrio dalam biji benih, endosperma inilah yang akan membekalkan makanan kepada embrio. Okay. Tengok kat sini. Ini adalah gambar biji buah mangga yang kita dah makan dia punya isi dia, itu ovari. Yang tinggal sekarang ni hanyalah biji buah. Ini yang warna putih ni adalah cotyledon. Di dalam cotyledon inilah terdapatnya plumul yang akan berkembang menjadi pucuk dan radikel yang akan berkembang menjadi akar. Gambar kat sini. Okey, ni adalah cotyledon yang warna putih. Dalamnya terdapat plumul yang akan berkembang menjadi akar dan radikel yang akan berkembang menjadi pucuk. Kat mana letaknya tisu endosperma? Tisu endospermanya telah digunakan oleh embrio semasa perkembangan embrio tadi. Okey, gambar rajah kat sini lebih jelas. Ini adalah basal, sel basal,
sel basal. Sel basal. Yang ni adalah sel yang kecil. Ini adalah sel yang besar. Sel yang besar akan menjadi penggantung. Ini adalah sel basal. Ini adalah bahagian sel-sel kecil yang akan berkembang menjadi embrio. Seterusnya embrio semakin besar. Ini adalah penggantung. Ini adalah basal sel. Seterusnya embrio, penggantung. Okey, embrio tadi akan mula membahagi kepada dua embrio. Ini embrio, ini adalah sel basal. Okey, sel penggantung. Dan last sekali kita akan dapat rupa yang macam ni lah. Okey. Ini adalah cotyledon. Di dalam cotyledon terdapatnya plumule dan juga radikel. Ini cotyledon. Plumule, cotyledon dan radikel akan menjadi embrio. Embrio ni lah yang akan membentuk anak benih. Akan membentuk tumbuhan baru apabila kita tanam. Ini adalah penggantung. Ini adalah sel basal. Yang luar ni apa dia? Okey. Yang ini ya. Yang ini adalah tisu endosperma. Ini adalah tisu endosperma yang akan membekalkan nutrien kepada embrio. Yang inilah yang cikgu tandakan merah ni adalah tisu endosperma yang akan membekalkan makanan sepanjang perkembangan embrio. Jadi apabila embrio tu dah cukup matang, tisu endosperma pun dah hilang. Macam kita tengok biji buah ni tadi. Dah tak ada pun tisu endosperma. Sebab tisu endosperma tu dah digunakan oleh embrio untuk perkembangan biji benih tadi. Okey? Jelas? Ini adalah biji benih yang terdiri daripada dua cotyledon. Ini adalah biji benih jagung. Biji benih jagung adalah biji benih monocotyledon. Di mana ini adalah bahagian radikel, ini adalah bahagian plumule dan bahagian yang kita makan itu sebenarnya merupakan tisu endosperma. Kalau kita makan jagung, yang kita makan jagung tu adalah kita makan dia punya tisu endosperma dia. Tapi untuk tumbuhan yang dicotyledon, tisu endospermanya dah tak ada. Okey. Perkembangan buah. Okey. Ovule akan berkembang menjadi biji benih yang terkandung dalam buah. Integumen. Integumen, yang mana satu integumen tadi? Integumen tu yang ni ya. Ini adalah lapisan integumen dalam, ini adalah lapisan integumen luar, lapisan integumen dalam, lapisan integumen luar. Ini adalah integumen. Integumen akan berkembang menjadi lapisan biji benih yang tidak telap dan berfungsi untuk melindungi embrio. So, apabila dia dah makin besar, makin keras, kita panggil testa. Inilah testa ni. Kita kata kulit biji. Di awal pembentukannya, kita panggil dia sebagai lapisan integumen. Semasa perkembangan ovule dan biji benih, ovari akan berkembang menjadi buah. Bahagian bunga yang lain iaitu stigma dan stil akan merosot dan meninggalkan satu parut pada dinding ovari. Stigma dan stil akan merosot akan meninggalkan satu parut pada dinding ovari. Dinding ovari menjadi perikap. Dinding ovari tadi akan menjadi perikap buah yang terdiri daripada lapisan exokap yang luar, exokap isi tengah yang kita makan dan endokap lapisan yang kat dalam ni.
Okey. Inilah ovari inilah yang akan berkembang menjadi buah. Ovari menjadi besar dan petal. Petal ni dia punya kelopak bunga serta stamen akan mengecut dan gugur. Kini ovari akan dipanggil sebagai buah. Jadi untuk tugasan awak pada hari ini, cikgu nak minta awak salin nota ni. Salin nota ini Salin nota di muka surat ni lah. Lukis gambar raja ni. Salin nota yang ni. Salin nota yang ni. Gambar raja ni pun saya nak awak lukis. Sebab gambar raja lah yang akan memahamkan awak nanti. Dan juga yang ini. Yang ini tak perlu. Yang ini pun tak perlu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tolong tengok dan fahami dulu. Nanti kalau ada masalah, awak boleh tanya saya. Okay, sekian, terima kasih.